Malaysiaku, kemerdekaan hari ini adalah cinta kita yang percaya kepada Tuhan. Merdeka adalah cinta kita yang setia kepada raja dan negara. Berdiri tegap bersama barisan pejuang mempertahankan kedaulatan dari anasir durjana. Merdeka adalah cinta kita yang mengikat keluhuran perlembagaan di dadanya, yang menghormati kedaulatan undang-undang. Merdeka adalah cinta kita, bangsa Malaysia yang menunjang kesopanan dan kesusilaan untuk menjadi gemilang, cemerlang dan terbilang. Malaysiaku, laungkanlah merdeka dengan penuh rasa cinta, bersyukur kepada Tuhan dan melangkah gagah ke mercu jaya. Allahumma lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Lakal hamdu fis samawati wal ardi wa min ana syai'un min syarri ba'd. Allahumma la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Allahumma arina al-haqqa haqqan wa habibna ilayk warzuqna ittiba'ahu. Wa arinal batila batila wa karrihna ilayhi warzuqna ijtinabahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu wa qaliyuhu. Arsalahu Allahu basyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah bi iznihi wa sirajan munira. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Faya ayyuhal mu'minun, usikum wa iyaya bittaqwallahi al-'azim wa ahsukum wa bala asyanihi wa mukhalafati amrihi wa astaftihu billadhi huwa khair. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Sidang jemaah yang berbahagia, saya menyeru kepada diri saya di atas mimbar dan juga tuan-tuan yang berada di bawah, bermula daripada pangkat tuan-tuan yang paling besar, sama ada tuan-tuan seorang profesor, sama ada tuan-tuan seorang pensyarah, engineer, arkitek, seorang doktor, sampailah kepada orang yang tidak mempunyai apa-apa pangkat. Sama ada tuan-tuan seorang yang kaya ataupun seorang yang tidak mempunyai apa-apa. Untuk sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk sama-sama kita menyambut seruan
yang diserukan ke atas kita daripada nabi-nabi yang terdahulu sampailah kepada Nabi kita Muhammad SAW, yaitu seruan takwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Hei orang yang beriman. Siapa yang rasa diri dia beriman, siapa yang merasakan dia orang Islam yang beriman, maka sahih. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Hei orang yang beriman, takutlah kamu pada Allah. Takwa, takut. Takwa itu lembut. Takwa itu tunduk. Takwa itu taat. Ittaqullah. Allah kata. Wala tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Dan lihat pada setiap jiwa itu apa bekalan yang kita nak bawa pada hari esok kita. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari yang tidak ada manfaat harta benda, hari yang tidak ada manfaat anak pinak, illa man atallaha biqalbin salim, melainkan orang yang datang bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan hati yang sejahtera. Hati yang sejahtera dalam bracket, dalam kurungan takwa. Nabi SAW menyebut at-taqwa hahuna, takwa benda yang terdapat kat dalam hati. Bahkan Nabi SAW menyebut dalam hadis yang sahih, ittaqillaha haitsu ma kunt. Takutlah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Takutlah kamu kepada Allah di mana saja peringkat kedudukan kamu berada. Sama ada kamu seorang presiden, sama ada kamu seorang perdana menteri, kamu timbalan menteri, kamu wakil rakyat, kamu seorang doktor, kamu seorang profesor, kamu seorang guru, kamu seorang pekerja, kamu seorang pegawai. Ittaqullah haitsu ma kunt. Takut kamu pada Allah kat mana tempat yang kamu berada. Wa atbi'as sayyi'atal hasanata tammuha. Dan jendakilah setiap perkara-perkara dosa yang telah kamu kerjakan dengan amalan-amalan kebaikan. Wa khaliqin nasa bikhuluqin hasanin. Dan dijadikan manusia itu untuk melakukan akhlak-akhlak yang terpuji. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Wattaqullah. Sekali lagi Allah sebut wattaqullah, innallaha khabirun bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengkabarkan kepada kita apa yang telah kita kerjakan ketika mana kita berada di dunia. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. Dan janganlah kamu jadi sebagaimana manusia-manusia yang lupa kepada Allah dan Allah lupa kepada diri mereka. Ulaika humul fasiqun. Dan sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang fasik. Sidang Jumaat yang berbahagia, kita melihat hari ini apa yang berlaku ke atas umat Islam. Kita melihat hari ini apa yang berlaku ke atas jemaah Islam, ke atas perkumpulan Islam, ke atas negara-negara Islam, ke atas puak-puak Islam. Apa yang dilihat sebagaimana yang telah disebutkan oleh baginda kita Nabi SAW dalam sebuah hadis yang masyhur, yushikul umam an tatada'a kama tatada'a al-akalatu ila qas'atiha. Nabi SAW menyebut satu hadis. Nabi mengatakan sesungguhnya akan menimpa pada umat-umat yang akan datang satu keadaan, iaitu mereka akan dikerumuni oleh pemangsa-pemangsa sebagaimana pemangsa-pemangsa mengerumuni makanan yang mereka nak makan. Bertanya para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, awamin qillatin nahnu yawma'id ya Rasulullah, adakah kami pada hari tersebut jumlah kami terlalu sedikit wahai Rasulullah? Kata Nabi SAW, bal antum yawma'idin katsir. Kamu pada hari tersebut jumlah kamu terlalu ramai. Hakikat yang berlaku di dalam dunia hari ini, jumlah umat Islam terlalu ramai. Umat Islam di Malaysia, umat Islam di Indonesia, umat Islam yang terdapat di negara-negara Arab, tetapi sedikit pun tidak memberi kesan terhadap musuh-musuh Islam. Apa puncanya? Maka Nabi mengatakan, antum yauma idzin katsir walakinnakum ghusa'un ka'usa'is sayl. Kamu pada hari tersebut jumlah kamu terlalu ramai, walakinnakum ghusa'un ka'usa'is sayl. Tetapi ramainya kamu sebagaimana buih yang berada di lautan. Muhaddisin membahaskan hadis ini kenapa dinamakan, dikatakan umat Islam yang berada pada akhir zaman, mereka itu diumpamakan sebagaimana buih yang berada di lautan. Maka diterjemahkan sifat-sifat yang ada, yang terdapat pada buih. Kalau kita melihat kepada buih, yang pertama sekali buih adalah benda yang tidak ada harga.
Dan itulah yang berlaku terhadap umat Islam hari ini, seolah-olah tidak ada harga pada kita. Bila mana dilihat pada puih, maka kita dapati puih ini antara objek yang mudah dibawa oleh arus. Dan itulah yang kita dapat lihat pada hari ini, muda-mudi, remaja, bukan sekadar remaja, bahkan sampai kepada orang-orang dewasa kita terikut-ikut dengan budaya-budaya ataupun perkara-perkara yang songsang yang terdapat dalam masyarakat. Dilihat pada puih, sifat yang ada pada puih, maka kita akan dapati puih itu bersifat dengan berada bersama-sama dengan kotoran. Dan itulah nisbah yang berlaku terhadap umat Islam pada hari ini. Mereka sukakan kepada kotoran nak dibandingkan dengan kebersihan. Dan pelbagai lagi sifat-sifat yang boleh kita sifatkan kepada perihal puih. Maka kata Nabi SAW respon kepada apa yang telah diucapkannya tadi, wala yanzaghanallahu ala qulubi aduwikum al-mahabbata minkum wala yaqdifannallahu ala qulubikum al-wahn. Kata Nabi SAW, pada waktu tersebut Allah Subhanahu wa taala akan mencabutkan perasaan gerun yang terdapat di dalam hati-hati musuh-musuh Islam. Apa yang ada, ketakutan yang ada pada mereka sebagaimana yang berada pada zaman dahulu. Sebagaimana zaman yang diceritakan zaman Khalifah Al-Muqtasim billah. Seorang perempuan diganggu, dia hanya sekadar mengucapkan ya Muqtasimah, Muqtasim, aku sedang diganggu. Maka ribuan tentera turun untuk membantu seorang perempuan yang diganggu. Hari ini apa yang berlaku? Palestin menjerit, tidak ada bantuan yang secukupnya. Iraq menjerit, tidak ada bantuan yang secukupnya tiba. Syria menjerit, yang dah meninggal ratusan ribu orang, tapi bantuan tidak sampai secara secukupnya. Bahkan kita boleh lenggang, ataupun bahkan kita boleh hanya sekadar melihat sahaja tanpa melakukan apa-apa. Ini hakikat yang berlaku. Bahkan bumi Palestin yang berada di tengah-tengah negara Islam, di kirinya ada Jordan, di tepinya ada Syria, ada Lebanon, ada negara-negara besar Islam yang lain. Tetapi kenapa tidak dibantu, bahkan tidak sampai sedikit pun bantuan, bahkan tidak mendatangkan rasa keturunan di hati musuh Islam? Apa sebab? Karena sebagaimana yang Nabi telah sebutkan, Allah Subhanahu wa taala telah mencabut wala yanzaghanallahu ala qulubi aduwikum al-mahabbata minkum, iaitu Allah cabut perasaan takut dan gerun yang terdapat di dalam diri-diri musuh Islam. Wala yaqdifannallahu ala qulubikum al-wahn, dan kemudian Allah menggantikan dengan mencampakkan satu perasaan di dalam tubuh badan, di dalam hati-hati umat Islam, iaitu satu penyakit yang dinamakan ataupun digelar sebagai al-wahn. Bertanya sahabat-sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in, wa qila ya Rasulullah, wa mal wahnu ya Rasulullah. Mereka bertanya, wahai Rasulullah, apakah yang dinamakan dengan al-wahn itu? Maka kata Nabi SAW, hubbud dunya wa karahiyatul maut, cintakan kepada dunia dan takutkan kepada kematian. Ini realiti yang berlaku terhadap umat Islam. Cintakan kepada dunia, disebabkan kerana cintakan kita kepada dunia, sehingga hari ini kita dapat lihat amat sukar untuk nak mencari seorang yang betul-betul beramanah. Hari ini masalah yang berlaku di dalam umat Islam hari ini, antara masalahnya adalah masalah amanah. Sebagaimana yang telah disebut di dalam sebuah hadis yang cukup masyhur, hadis yang diriwayatkan oleh Hudzaifah bin Yaman. Siapa Hudzaifah bin Yaman? Amin sirri dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hudzaifah bin Yaman ini adalah saudara sulih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah meriwayatkan satu hadis yang menceritakan perihal apa yang bakal berlaku terhadap umat Islam. Maka di antaranya Allah Subhanahu wa taala akan mencabut amanah yang terdapat di dalam hati-hati umat Islam. Maka yang tinggal pada hari ini iaitu manusia-manusia yang tidak beramanah. Sehingga disebutkan di dalam hadis, hatta yuqal, sehinggalah berlaku satu keadaan, inna fi bani fulanin rajulan aminan, sesungguhnya ada di satu tempat tersebut seorang lelaki yang beramanah. Kemudian kata manusia-manusia, hatta yuqala lirrajul, sehingga manusia pada hari tersebut mengatakan, ma ajladahu, ma aghrafahu, ma aqalahu, wa ma fi qalbihi mithqalu habatin min khardalin min iman. Kata Nabi SAW, akan datang satu keadaan. Pada hari tersebut manusia akan mengatakan di satu tempat itu ada orang yang cukup beramanah. Maka sehingga manusia disebabkan oleh kerana mereka tak percaya lagi kepada manusia, sehingga semua orang berkumpul ke arah tempat tersebut dengan mengatakan, kami tak percaya
Bahkan kami rasa pelik bagaimana masih ada lagi orang yang beramanah pada waktu sekarang ini dalam keadaan dunia dah pun rosak. Dan itu hakikat yang berlaku sehingga Nabi SAW mengatakan dalam diri orang yang dikatakan beramanah itu, maka tidak ada sekelumit pun perasaan amanah bahkan iman dalam hati-hati mereka. Ini yang berlaku pada realiti semasa. Minggu lepas mimbar menyebut berkaitan dalam bab apa yang berlaku mutakhir ini, antaranya kebocoran soalan UPSR. Benda yang patut-patut dijaga tetapi itu yang berlaku. Dan mereka tidak takut ancaman Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang disebut di dalam Al-Quran. Ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman, wala taqulu Allah wa rasul. Janganlah kamu mengkhianati Allah dan kamu mengkhianati Rasul. Wa taqulu amanatikum wa antum ta'lamun. Dan kamu mengkhianati amanah yang telah dipertanggungjawabkan Allah ke atas kamu dalam keadaan kamu mengetahui. Pemimpin cuai terhadap amanah yang diberikan kepada mereka. Ketua cuai terhadap amanah yang diberikan kepadanya. Suami cuai terhadap amanah yang diberikan Allah ke atasnya. Isteri cuai terhadap amanah yang diberikan ke atasnya. Anak-anak cuai terhadap amanah yang Allah berikan kepada mereka. Pelajar-pelajar, kaki tangan, pegawai-pegawai, orang-orang yang bekerja, maka sebilangan mereka cuai, bahkan mereka culas dalam amanah yang diberikan ke atas mereka. Kita lihat tiap-tiap tahun di MMU, berapa ramai pelajar-pelajar yang ditangkap kerana meniru di dalam peperiksaan. Sedangkan yang ditangkap itu bukan orang yang non-Muslim. Bahkan kebanyakan yang ditangkap itu adalah yang Islam. Bahkan yang paling suka meniru adalah Islam. Bahkan yang paling teruk juga adalah Islam. Kenapa keadaan ini berlaku sedangkan Nabi SAW menyebut, Man ghasyana falaysa minna. Siapa yang menipu kami bukan di kalangan kami, tapi tipu juga yang kita cari. Manusia hilang sifat amanah dalam masyarakat. Sehingga pada hari ini bahasa yang paling mudah untuk kita sebutkan, kalau kita nak mencari, nak membeli sebotol madu lebah, orang tak akan berani untuk membeli madu lebah di tepi-tepi jalan. Apa punca? Kerana mengetahui terlalu ramai orang yang tidak beramanah. Bukan sekadar dalam bab culas, dalam amanah, dalam bab orang-orang yang berada di atas, bahkan sampai ke tahap benda yang paling simpul dalam bab jual air. Ada orang yang tak beramanah. Perniagaan kecil-kecilan, ada orang yang tak beramanah. Dalam bab klaim, ada orang yang tak beramanah. Dalam bab menjalankan tanggungjawab mereka pada bidang-bidang yang mereka ceburi, maka ramai di antara umat Islam yang tidak menjalankan amanah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas mereka. Sebagaimana Nabi SAW menyebut dalam sebuah hadis yang sahih sebagai peringatan kepada kita, yaitu as-sidqu yahdi ilal jannah. Benar membawa pergi ke syurga. Wal fujur yahdi ilan nar. Adapun orang yang jahat, orang yang tidak beramanah, orang mengkhianati amanah, dengan pengkhianatan tersebut membawa dia pergi ke dalam neraka. Tuan-tuan, sebab itu pada setiap kali khutbah Jumaat kita menyebut perihal takwa. Ittaqillaha ayyuma kunt. Takutlah kamu kepada Allah di mana saja tempat kamu berada, di mana saja posisi kamu duduk. Sama ada kamu pelajar, sama ada kamu tenaga pengajar, sama ada kamu profesor, sama ada kamu pegawai, maka tunaikan segala tanggungjawab dan amanah yang telah diberikan ke atas kamu. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyati. Semua kita ada amanahnya, dan setiap amanah itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita jadi sebagaimana yang disebut di dalam Al-Quran. Al-Quran menceritakan tentang satu keadaan, ada manusia yang terkejut ketika mana mereka berada di akhirat atas apa yang telah Allah catatkan di dalam buku catatan amalan mereka. Disebut di dalam Al-Quran, wa wudi'al kitab, diletakkan buku catatan amalan manusia di hadapan mereka di hari kiamat kelak. Fataral mujrimina mushfiqina mimma fi. Maka manusia yang melakukan kesalahan mereka di dunia, maka mereka akan dapat lihat buku-buku catatan amalan mereka. Wa yaqul, dan mereka mengatakan, ya wailatana ma li hadzal kitab. Ya Allah, celakalah kami. Buku apakah ini? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Yang mana Allah tidak tinggalkan walaupun sekecil-kecil benda sampai kepada sebesar-besar benda, semuanya tercatat di dalam buku catatan amalan tersebut. Maka ini hakikat yang berlaku untuk kita lebih rasa takut, lebih rasa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
untuk menunaikan setiap amanah yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita, kerana kita akan ditanya yaumul mahsyar kelak apa yang telah kita lakukan ketika mana kita berada di dunia. Innas sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya apa yang kamu dengar, apa yang kamu lihat, dan apa yang telah kamu niatkan di dalam hati, semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. La uridu an ukhalifakum fima anhaakum fihi in uridu illa al-islaha mastata'tu wa ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nasta'firuh wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Sidang jemaat yang dirahmati Allah. Khutbah pertama tadi kita menceritakan tentang perihal amanah yang semakin hari semakin hilang. Punca hilang amanah ini disebabkan kerana tidak ada perasaan takwa, tidak ada perasaan takut dan turut. Sebab tu kalau dilihat Imam Ghazali rahimahullah taala menyebut dalam kitab Ihya Ulumuddin, dia kata manusia ni dia perlu rasa takut. Bila mana hilang perasaan takut, kerana takut itu diumpamakan sebagaimana satu cemeti. Cemeti ini sebagaimana seorang yang menunggang kenderaan, menunggang kuda, menunggang binatang. Maka digunakan cemeti untuk takutkan binatang tunggangannya, supaya tunggangannya itu ikut ke mana arah yang dia nak. Allah Subhanahu wa taala jadikan kepada manusia banyak benda-benda yang menakutkan pada kita. Antaranya dijadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam iaitu basyira wa nazira. Tugas Nabi pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan. Pembawa kabar gembira benda-benda yang menyeronokkan manusia. Pemberi peringatan benda-benda yang nak mendatangkan perasaan takut. Begitu juga dalam Al-Quran. Quran ada uslub, ada caranya. Al-Quran itu ada uslub targhib, ada uslub tarhib. Al-Quran datang dengan cara mengajak manusia pada benda yang baik, diberikan kebaikan. Pada waktu yang sama disebut benda-benda yang menakutkan supaya manusia tersebut dan takut supaya mereka kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tuan-tuan buka dalam surah Al-A'raf. Surah Al-A'raf ini satu surah yang Allah menceritakan tentang keadaan Al-A'raf. Al-A'raf ini adalah satu kedudukan yang terdapat kat dalam syurga. Syurga itu tinggi, sebagaimana disebut dalam Al-Quran, Jannatu Adnin tajri min tahtiha al-anhar. Syurga Adnin itu iaitu di bawahnya mengalir sungai-sungai, menunjukkan yang syurga tempat yang tinggi. Jannatu tajri min tahtiha al-anhar. Begitu juga innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun. Orang yang muttaqin bagi mereka syurga yang tinggi, di bawahnya ada sungai-sungai yang mengalir. Menunjukkan tempat syurga tempat yang tinggi. Tempat yang tinggi ini dinamakan Al-A'raf. Kenapa dinamakan Al-A'raf? Kerana dikenali di akhirat kelak siapa-siapa yang duduk kat dalam syurga. Penghuni neraka dapat melihat penghuni syurga. Dalam surah Al-A'raf, kalau tuan-tuan baca ayat 44 sampai ayat 51 diceritakan tentang perihal. Tujuan dibacakan ayat ini kurang-kurang mendatangkan rasa gerun kita, rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita tunduk dan patuh pada setiap perintah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Disebut dalam surah Al-A'raf, wa nada ashabul jannah ashabun nar. Dipanggil penghuni-penghuni syurga pada waktu tersebut menyeru penghuni-penghuni neraka. An qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan. Kami yang duduk kat dalam syurga ni, kami dapati apa yang Tuhan kami janjikan kat kami betul-betul berlaku. Fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan. Adakah apa yang Tuhan kamu janjikan pada kamu waktu kamu kat dunia itu benar-benar berlaku kat atas kamu, iaitu kamu buat dosa, kamu masuk neraka, dan hari ini kamu berada dalam neraka. Adakah benda yang Allah janjikan itu betul? Kalau na'am, kata penghuni neraka pada waktu tersebut, ya, perkara itu betul-betul berlaku. Fa'adzana mu'adzinun bainahum anna la'natullahi 'alal zalimin. Pada waktu tersebut malaikat pun berselah, dan malaikat mengatakan fala'natullahi 'alal zalimin. Celakalah kamu-kamu semua kerana kat dunia yang kamu zalim.
Zalim kepada diri kamu, zalim kerana kamu mengikut jejak langkah syaitan. Alladzina yasudduna an sabilillah wa yab'unaha 'iwaja. Orang-orang yang berpaling daripada jalan yang Allah Subhanahu wa taala tunjukkan dan mereka memilih jalan-jalan yang bengkok. Wa hum bil akhirati kafirun. Di akhirat mereka bersama dengan orang kafir. Wa bainahuma hijab. Dalam neraka dan syurga itu adanya satu hijab, satu dinding yang seakan-akan umpama cermin. Wa 'alal a'rafi rijalun ya'rifuna kullam bisimahum. Dan setiap penghuni syurga mengenali kawan-kawan mereka yang berada di luar daripada syurga yang sedang menuju ke arah syurga. Dan mereka juga mengenali sahabat-sahabat mereka, jiran tetangga mereka, kawan-kawan mereka, orang-orang yang berada di sekitar mereka ketika mana mereka berada di dalam neraka. Wa nadaw ashabal jannah an salamun alaikum. Dan mereka melambai-lambaikan kepada kawan-kawan mereka yang bakal masuk ke dalam syurga dengan mengatakan sejahtera ke atas kamu. Lam yadkhuluha wa hum yatma'un. Dan semua orang masuk ke dalam syurga dalam keadaan penuh excited pada waktu tersebut. Wa idza surifat absaruhum tilqa'a ashabin nar. Bila mana mereka berpaling kepada penghuni-penghuni neraka, qalu rabbana la taj'alna ma'al qaumil zalimin. Wahai Tuhan kami, janganlah masukkan kami bersama dengan orang-orang zalim tersebut. Wa nada ashabal a'raf rijalan ya'rifunahu bisimahum. Dan telah memanggil penghuni syurga kepada kawan-kawan mereka, qalu ma a'na ankum jam'ukum wa ma kuntum tastakbirun. Dan berkata kepada penghuni neraka tersebut setelah mana mereka lihat penghuni neraka, padan muka kamu, itu punca kerana waktu kamu kat dunia kamu berlagak sombong. Kamu kat dunia kamu buat zalim, kamu kat dunia kamu tak amanah, kamu kat dunia kamu culas, kamu kat dunia kamu pelaku dosa, kamu kat dunia kamu khianat. Maka itu balasan Allah terhadap apa yang telah kamu lakukan. Tuan-tuan, di dunia kita mendapat, barangkali mungkin kita mendapat pujian, orang angkat kita. Tapi di akhirat, maka semua makhluk yang ada di akhirat, makhluk yang berada kat dalam syurga dan para malaikat melaknat orang-orang yang berada kat dalam neraka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebut lagi, wa nada ashabun nari ashabal jannah. Kata penghuni-penghuni neraka, al-aqidu alaina minal ma', tolonglah berikan kepada kami air, kami dahaga hidup kat dalam neraka. Au mimma razaqakumullah, ataupun berikanlah kami apa yang kamu dapat kat dalam syurga. Qalu innallaha harramahuma 'alal kafirin. Kata ahli syurga, minta maaf, kami tak dapat berikan pada kamu kerana Allah telah haramkan ke atas kamu apa yang diberikan ke atas kami. Alladzina takhadhu dinahum lahwan wa la'iba. Orang yang main-main mati hidup kat dunia. Main-main kita hidup kat dunia, kita lawan agama. Main-main kita hidup kat dunia, kita tak taat pada agama. Main-main kita hidup kat dunia, kita khianat pada amanah yang Allah berikan pada kita. Wa gharatuhumul hayatud dunya, dan mereka tenggelam dengan keseronokan dunia. Fal yawma nansahum kama nasu liqa'a yawmihim hadza. Hari ini kami lupa kepada mereka sebagaimana mereka lupa kepada kami ketika mana berada di dunia dahulu. Wa ma kanu bi ayatina yajhadun. Ini disebabkan kerana mereka telah ingkar terhadap petanda-petanda ayat-ayat yang telah kami tunjukkan ketika mana mereka berada di dunia. Muslimin sidang jemaah yang dirahmati Allah. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka wa natawajjahu ilayk an tusliha ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aslih ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ustur ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Irham ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Unsur ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wajbur kasrati ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ruddana ila dinina dini sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba ma yuhibbuk wa amala alladhi yuballighuna ila hubbik. Waj'al hubbaka ahabba ilayna wa min ahlina wa min anfusina wa min al-ma'il barid 'ala al-dhama. Allahumma ansur al-islam wal muslimin. Allahumma ansur al-islam wal muslimin wal mustad'afin. Allahumma ansur al-islam wal muslimin wal mustad'afin fi Suria. Allahumma ansur al-islam wal muslimin wal mustad'afin fi al-Iraq. Allahumma ansur al-islam wal muslimin wal mustad'afin fi Palestin. Allahumma ansur al-islam wal muslimin wal mustad'afin fi Rohingya.
اللهم انصر الإسلام والمسلمين والمستضعفين في جنوب تايلاند. اللهم انصر الإسلام والمسلمين والمستضعفين في كل زمان وفي كل مكان. اللهم انصرهم على أعدائهم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.